الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Nordiana Afifah Mak Karim dalam rancangan Sinar Anak Barakah. Baiklah, kali ini kami membawakan kepada anda segmen-segmen yang cukup menarik khas buat tontonan anda semua. Dalam rancangan ini kami memfokuskan tentang sistem pentadbiran, sistem pembelajaran, temu bual bersama pentadbir, tenaga pengajar, pelajar dan pandangan masyarakat luar tentang Mahat Tahfiz di Malaysia. Untuk segmen pertama, kami bawakan kepada anda temu bual bersama pentadbir Mahat Tahfiz Al-Quran An-Najihah di sekitar Negeri Sembilan. Jom kita sama-sama saksikan bisikan ini. Mahat Tahfiz Al-Quran An-Najihah ini terletak di Jalan Salak, Kampung Jijan, Negeri Sembilan. Perjalanan ke Mahat Tahfiz ini mengambil masa 15 minit iaitu 20 km dari Universiti Sains Islam Malaysia. Jom bersama saya untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang Mahat Tahfiz ini. Jom! Mahat Tahfiz Al-Quran An-Najihah ini ditubuhkan pada awal Januari 2009. Pusat tahfiz ini dibina bertujuan untuk melahirkan generasi para hufaz yang profesional. Muhammad Zawawi bin Haji Amin ialah pengasas pusat tahfiz ini merangkap pengetua kepada tahfiz ini. Dengan pengalaman sebagai guru tahfiz, Ustaz Muhammad Zawawi Haji Amin berjaya menubuhkan sebuah pusat tahfiz yang menjadi impiannya. Saya Muhammad Zawawi bin Haji Aman selaku pengurusi dan juga pengasas Mahat Tahfiz Al-Quran An-Najihah yang telah dibuka sejak 2009. Sejak saya buka 2009 bermula dengan pelajar seramai 5 orang saja. Bermakna terlalu awal pembukaan tu berasaskan kepada kenalan rapat dan anak-anak kenalan rapat. Daripada 5 orang berkembang sehingga tahun 2017 ini seramai 60 orang. Tahfiz ini turut dibantu oleh beberapa orang staf sokongan bagi melancarkan pentadbiran di tahfiz ini. Teguhnya sesebuah institusi dapat dilihat dengan mantapnya organisasi yang dirangka. Kita berasaskan kepada pendidikan tahfiz bersepadu, iaitu kita berhasrat supaya pelajar-pelajar di samping hafaz Quran, mereka juga mempelajari pengajian di bidang akademik ataupun pelajaran subjek akademik yang berasaskan kepada kurikulum SSM, kurikulum sekolah menengah. Iaitu subjek asas lah, matematik, sains, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, pendidikan Islam dan bahasa Arab. Pelbagai kemudahan telah dibina bagi keselesaan para pelajar seperti Dewan Utama, Asrama Pelajar, kelas dan pelbagai lagi. Turut dibina pondok pengawal dengan 2 orang pengawal bagi menjaga keselamatan para pelajar di tahfiz ini. Menghafaz
sama ada hafazan ataupun di sudut akademik mereka. Ada kelas yang sempurna lah, ada kursi, meja macam sekolah-sekolah biasa. Tetapi bagi yang menghafaz, mereka lebih selesa untuk menghafaz di bawah lah, di atas lantai menggunakan rahal cara bersila macam tu. Sebaik kita selesai solat asar, selalunya di antara asar dan maghrib itu adalah waktu untuk riadah. Mereka adakan permainan macam bola sepak, pingpong, aktiviti-aktiviti indoor dalam kawasan ataupun di luar, di padang bola awam. Dan kita berharap pusat tahfiz ini dapat memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dan negara di sudut menghasilkan pelajar-pelajar tahfiz yang berkualiti, yang bukan saja mereka tu boleh menghafal Quran, tapi juga mereka ada mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang lain. Bahkan mereka juga boleh menguasai di bidang-bidang selain pada hafazan adalah bidang-bidang sains dan juga arus perdana yang memerlukan teknorat dan juga kepimpinan dan usahawan dan sebagainya, tetapi berasaskan kepada Al-Quran. Safi Shailanista memperkenalkan shampoo Safi Shaila, rangkaian shampoo pertama untuk wanita bertudung dengan habatus sauda, menghalang keketalan kulit kepala dan bau rambut dengan haruman sehingga 24 jam. Kau inspirasi, kau mempesona, Safi Shaila. Bertemu kembali kita dalam rancangan Sinar Anak Barakah. Baiklah, untuk segmen seterusnya kami paparkan kepada anda tentang segmen Temu Bual bersama tenaga pengajar tentang sistem pembelajaran Mahat Tahfiz. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Tahfiz ini turut menyediakan bilik guru bagi kemudahan tenaga pengajar di tahfiz ini. Seramai 16 orang pengajar yang menaburkan bakti dalam mendidik anak-anak tahfiz ini. Awal kemasukan untuk mengajar dalam mahat ni sangat teruja lah, macam mahat tahfiz kita, expectation kita sangat tinggi. Kita anggap diorang ni adalah pelajar-pelajar yang akhlak baik, baiklah semua. Lepas setelah 2 bulan mengajar, rupanya mahat tahfiz ni, budak-budak ni tak terlepas dari ujian-ujian macam mana anak muda dekat luar sana, macam telah juga ujian-ujian dekat pelajar untuk pelajar-pelajar mahat tahfiz ni. Tapi alhamdulillah, setelah macam sampai sekarang saya masih bertahan untuk dengan pelajar mahat tahfiz. Kalau luar kita kenal dengan MATAN lah, singkatan untuk Mahat Tahfiz Al-Quran Najihah. Sebagai seorang guru akademik dan menggunakan pelbagai cara dan kaedah untuk menerapkan akademik dalam diri para mufajirin, sepanjang ustazah mengajar akademik, apakah perkembangan yang ustazah dapat lihat? InsyaAllah, Alhamdulillah, saya bermula di sini pada bulan Januari. Memang saya akuilah, pertama kali saya masuk sini memang saya dapati pelajar tu ada dalam kalangan orang yang ada masalah disiplin, masalah kurang minat pada pelajar. Jadi tapi bermula daripada saya praktikal tu sampai ke hari ini, saya rasa perkembangan dari segi pembelajaran akademik tu semakin baik. Sebab kami dalam usaha untuk memperbaiki pelajar-pelajar ni, guru-guru menyediakan banyak program, contohnya program motivasi, program kecemerlangan diri. So melalui program-program yang kami lakukan itu, insyaAllah sedikit sebanyak menambahkan kualiti mereka, tak dalam hafazan tapi dalam akademik. Cabaran untuk mengajar di orang bahagian akademik ni disebabkan dalam kalangan pelajar ni tak semua yang ada background belajar dari tingkatan 1 sekolah rendah tu ada akademik. Diorang bermula masuk umur 16 baru masuk kelas akademik. Jadi cabaran nak ajar diorang dari zero kepada something tu sangat mencabarlah untuk guru-guru. Ditambah lagi saya sendiri bukanlah dari bidang perguruan.
saya adalah kos pengajian Quran dan Sunnah, alumni USIM juga, dan praktikal dekat sini dan meneruskan mengajar dekat sini. Okey, untuk soalan terakhir, apakah harapan Ustazah terhadap para hufaz dalam menyeimbangkan akademik dan Al-Quran? Harapan saya agar para pelajar tahfiz ni diorang tak ketinggalan lah dalam arus akademik, sebab kebanyakan ataupun sebahagian daripada pusat tahfiz dia hanya menyediakan bahagian hafazan je. Tapi alhamdulillah sekolah ini walaupun bermula daripada hafazan je, pengetua mengambil inisiatif untuk memasukkan akademik. Jadi saya berharap pelajar-pelajar hafiz boleh menyeimbangkan hafazan Quran dan juga akademik. Rasanya mak sayang Dini lebih daripada Dina. Ish, mana ada, mak sayang sama je. Dina, Dini nak makan apa? Dini nak Maggi kari lah, nak mi goreng. Maggi kari ya? Kan dah agak. Mak sayang dia lebih. Kini nikmati juga Maggi kari dengan cara goreng bersama gabungan 12 rempah dan cili sebenar yang dimasak hingga pecah minyak. Ditambah kelazatan bahan segar. Dina, Dini. Maggi kari untuk Dini dan mestilah Maggi mi goreng untuk Dina. Rasanya mak lebih sayangkan Dina. Dua-dua mak sayang. Lazatnya Maggi kari dengan 2 cara. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Sedari usia 13 tahun, anak-anak ini diterapkan dengan cara hidup Islam. Fikiran mereka hanya disajikan dengan pengetahuan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Aiman bin Masya. Saya berumur 17 tahun. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya telah belajar di sekolah tahfiz ini selama 4 tahun setengah. Saya tertarik dengan tahfiz ini kerana saya dulu telah memasuki kamp menghafal Al-Quran. Alhamdulillah saya telah banyak menghafal Al-Quran sebanyak 24 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ustaz Al-Hakim Al-Kamarafili, berumur 16 tahun dan sudah 2 tahun berada di pusat Mak Tahfiz sini. Apa yang membuatkan saya tertarik dengan pusat Tahfiz ini adalah untuk saya merubah sikap saya yang buruk kepada yang baik dan berusaha untuk jadi yang lebih baik. Alhamdulillah, setakat ini saya telah berjaya untuk menghafal sebanyak 10 juzuk. Dorongan saya dalam menghafal ayat Al-Quran ini sejak saya memasuki tahfiz adalah ibu bapa saya, adik-beradik serta saudara mara yang sangat menyokong saya untuk menjadi seorang al-hafiz, insya-Allah. Kaedah saya menghafal ayat Al-Quran ini adalah dengan sentiasa membaca ayat suci Al-Quran berserta makna. Kemudian agar lebih senang untuk dihafal. Cara saya untuk menjaga hafazan saya adalah mempraktikkan sebelum tidur dan ketika pada waktu lapang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sadaqallahul 'azim. Saya
Pagi-pagi dah panjat pokok. Batal puasa mak nanti. Bukan, Ayah. Adik nak samakan nak kucing. Tak. Adik nak halal burung gagak. Tak. Adik nak ambil bah untuk mak. Kenapa balik basah-basah ni? Ni mesti mandi sungai kan? Bukan. Tadi hujan lebat. Pergi masuk bilik. Stella tipu. Dosa tau. Alah, Rai nanti. Adik minta maaf lah. Ingat cakap ayah, jangan bagi anak yang keluar. Adik! Tak, Ayah. Yang tu gelap sebab dia selalu sekemaiwan panas. Astaghfirullahalazim. Aduh. Maaf, Ayah. Adik tak biar minta maaf kan adik nak minta maaf? Itu yang kita tahu. Yang kita dan adik tak tahu? Kosong-kosongnya, Ayah. Minta maaf betul-betul lah semua kesalahan adik. Alah, kalau macam itu sampai esok pun tak habis. Hai, bertemu kembali kita dalam rancangan Sinar Anak Barakah. Diharapkan semoga segmen ini dapat membuka minda masyarakat tentang pusat tahfiz di seluruh Malaysia. Mari kita sama-sama saksikan. Ustaz, pada tahfiz Malaysia. Tahfiz sudah tentulah penubuhannya adalah untuk membina modal insan, untuk membina modal insan. Apatah lagi kita untuk anak Melayu yang beragama Islam, untuk kita mudah mengawal mereka daripada gejala-gejala yang tak baik. Sebab kalau untuk zaman sekarang ni, kalau tanpa ada Al-Quran dalam dada, dalam jiwa anak-anak, kita mudah dihanyutkan oleh gelombang arus perdana. Maknanya tahfiz adalah satu cara benteng rohani untuk kita menghindarkan anak-anak kita atau generasi kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Assalamualaikum. Nama saya Zurida binti Syarif, berasal daripada Kampung Jijan. Dan saya memang penduduk tetap di Kampung Jijan. Pada pandangan saya berkenaan dengan pusat tahfiz di Malaysia ni, memang satu pendekatan yang bagus untuk anak-anak yang zaman sekarang ni lah. Dan di Kampung Jijan terdapat sebuah tahfiz iaitu Muhammad Ma'had Tahfiz An-Najihah, yang bermasa ini memang ramailah di dunia pelajar. Pada pendapat saya memang bagus untuk anak-anak remaja yang makin meningkat dewasa. Lepas tu dengan sistem pembelajaran yang tahfiz, memperkenalkan ayat-ayat Al-Quran, dengan bertambah-tambahnya pusat tahfiz di Malaysia ni, mudah-mudahan dapat melahirkan generasi yang celik Al-Quran. Itu pendapat saya lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Puan Zanaria binti Samsudin. Saya berasal dari negeri Perak dan menetap di Kampung Jijan ini sekarang. Bagi pendapat saya, Mahat Tahfiz yang ada di Kampung Jijan ni memang bagus untuk penduduk kampung dan juga penduduk luar. Dengan
dengan dia punya persekitaran kampung, maknanya kalau di pusat bandar tu dia terdedah kepada persekitaran bandar kan. Macam kita di kampung-kampung ni anak-anak lebih kepada aktiviti kampung, dia kurang terdedah kepada persekitaran di dekat bandar. Pergaulan dia pun terbatas. Jadi saya rasa memang sesuai lah kalau Mahat Tahfiz ada di kampung-kampung macam sekarang ni dengan bandingkan dengan yang di pekan-pekan tu. Lagi satu saya rasa mantan Mahat Tahfiz ni dengan yang kerajaan Malaysia punya, bezanya kerajaan Malaysia punya kemasukan tu adalah lebih susah sedikit. Macam mantan ni ikut kemampuan keluarga tu sendiri. Kalau misalkan keluarga tu mampu, dia tak perlu macam dengan nak proses-proses tu lebih mudah kalau berbanding pada yang permohonan yang kerajaan punya kan. Sebab dia nak bertapis, kadang-kadang dia nak pilih dulu macam ni. Orang kata ada duit, kita boleh hantar anak-anak kita. Itu pandangan saya lah. Nak try resipi apa tu? Hey, sis ada tips tau macam mana nak hebatkan lagi masakan you all. Tengok ni. Bila anak nak periksa, sayalah lebih risau. Saya cuba ceriakan dia. Saya masak apa yang dia suka. Maggi cukup rasa. Ada bawang segar dan kepadatan rasa yang bangkitkan lagi rasa nasi ni. Lagi lazat lah, Ma. Esok nak lagi? Nak. Maggi cukup rasa je saya guna. Anda tak cuba? Tak tahu. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa. Alanan zikrullah acap kali dibaca di setiap waktu tersisa bukanlah sesuatu yang mudah. Hanya kesungguhan yang tinggi mampu menjadi batu loncatan dalam mendalami ilmu Al-Quran. Kata-kata hikmah, otak yang cerdas lahir daripada badan yang cergas, dijadikan pegangan oleh para hufaz ini. Mereka akan memanfaatkan masa yang diberikan untuk beriadah dengan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan manfaat. Mereka ini bakal pemimpin negara, mereka juga bakal pendukung agama. Baik-baik ayat suci Al-Quran sentiasa meniti pada bibir mereka. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul basir. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى Sadaqallahul Azim. Tahfiz ini juga turut menjadi tumpuan terutama pelajar-pelajar IPT yang sering menganjurkan program bermanfaat bagi mengisi masa para hufaz. Mereka bakal ulama terbilang. Bertemu kembali kita rancangan Sinar Anak Barakah. Berakhirnya segmen tadi, maka berakhirlah segmen kita pada hari ini. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang setia menonton di Kaca TV rancangan Sinar Anak Barakah. Sedikit kata-kata daripada saya. Kewujudan Mahat Tahfiz banyak membantu bangsa, agama dan negara. Semoga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sukan cahaya di hati